Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Sekali lagi hari ini Allah mengizinkan untuk kita sama-sama bertemu dalam pengajian Al-Quran bersama dengan saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran anda hari ini. Apa khabar? Diharapkan semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan dipermudahkan segala urusan kehidupan kita di dunia ini dan juga di akhirat. Dan di kesempatan ini saya ingin menjawab salam kepada semua sahabat-sahabat yang saya kasihi, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran yang memberi salam daripada awal hinggalah akhir dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada teman-teman kerana saya ada 2 permohonan, tetapi sebelum saya minta dah ada yang tunaikan. Apa dia? Yang pertama, saya nak ajak sahabat-sahabat kita share dahulu, boleh tak? Kita kongsikan dahulu pelajaran ini. Walaupun ada yang dah share, alhamdulillah. Yang belum lagi share, kena share lah. Bantu kita. Bantu kita. Marilah kita menjadi ejen kepada penyampai dakwah risalah Islam ini yang telah dimulakan oleh baginda Rasulullah SAW, dan marilah kita menjadi penyambung kepada risalah tersebut, insya-Allah ya. Jadi semoga sahabat-sahabat dikurniakan dan diberikan pahala berkongsi ilmu yang bermanfaat ya. Jadi mungkin kita boleh tag pasangan kita, anak-anak kita, ahli keluarga serta kawan rakan taulan kita, insya-Allah. Semoga kita juga dapat bantu mereka untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran.
Dan juga yang kedua, saya nak ajak sahabat-sahabat, boleh tak saya dapatkan komen mudahnya mengaji Al-Quran. InsyaAllah ya, kita komen dahulu mudahnya mengaji Al-Quran. InsyaAllah untuk hari ini, bermula daripada pelajaran semalam, kita dah mulakan daripada surah Yusuf, ayat yang pertama hingga ayat keempat. Untuk hari ini, kita akan membaca bersama-sama insyaAllah daripada ayat 5 hingga ke ayat ke-14 dari surah Yusuf. Jadi, sahabat-sahabat, seperti mana kita semua maklum, surah Yusuf merupakan satu-satunya surah di dalam Al-Quran yang mempunyai cerita secara sempurna daripada awal sampai habis. Daripada mula Nabi Yusuf kecil, sampailah remaja, sampailah dewasa, sampailah dia diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi pemimpin di negara Mesir dan menyelamatkan negeri Mesir daripada kemarau yang panjang. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat, untuk hari ini diharapkan sahabat-sahabat semua telah bersedia dari segi mental dan fizikalnya untuk kita belajar bersama-sama. Tapi sebelum itu, untuk memberkati majlis ilmu kita hari ini, marilah saya nak mengajak sahabat-sahabat membaca bersama-sama dengan saya Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kalau anda masih ingat di dalam surah Hud yang lepas, kita telah kongsikan contoh hukum dan cara bacaan bagi hukum imalah. Untuk pelajaran hari ini ada satu tajuk yang sangat penting. Very important. Sangat penting. Apa dia? Iaitu tentang hukum dan cara bacaan Ishmam. Ishmam. Jadi hari ini dalam Al-Quran hukum imalah hanya ada satu saja. Dan kita telah kupaskan dan kita telah baca bersama-sama. Untuk hari ini kita akan melihat hanya satu-satunya hukum dan cara bacaan Ishmam di dalam Al-Quran. Jadi siapa yang terlepas pelajaran hari ini rugi sangat-sangat. Sekejap lagi kita lihat. Jadi sahabat-sahabat, sekali lagi yang baru bersama dengan kita, tolong saya, bantu saya untuk tekan button share. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini juga sampai kepada mereka yang kita sayangi, insya-Allah ya. Baik, tanpa melengahkan masa, sebelum kita mulakan, boleh tak belanja saya thumbs up dan juga heart, dan jom kita lihat kepada bacaan isti'azah dahulu sebelum kita masuk kepada bacaan ayat. Pastikan sahabat-sahabat membaca isti'azah dengan jelas. Hamzah makhrajnya di pangkal kerongkong ini. Kemudian ain di pertengahan kerongkong baris dhammah 2 harakat. Begitu ya. Kemudian zal baris dhammah di hujung lidah. Zu. A'udzu billah saja, bukan billah. Jangan baca billah kerana ha itu ada baris yang tersendiri. Billahi minasyaitan 2 harakat. Nirrajim. Dan di akhir sekurang-kurangnya 2 harakat. Baru mulut tu ditutupkan. Jangan awal. Jangan tutup awal jadi nirrajim. Tak betul. Ataupun diwaqafkan dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Juga tak betul. Dia mestilah kita dengarkan bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baru berhenti begitu dan terus masuk kepada ayat. InsyaAllah hari ini kita akan lihat bermula daripada ayat yang ke-5. Jadi mohon tolong sahabat-sahabat ya, tulis poin-poin yang penting yang nak saya sampaikan ini. InsyaAllah
Bukan sekadar kita nak bantu kawan-kawan kita yang join kemudian, tapi yang lebih utama kita nak bantu diri kita sendiri. Kerana bila kita dengar, bila kita lihat dan kita tulis, insya-Allah ilmu itu akan lebih melekat dalam diri kita. Qala ya bunayya la taqsus. Qala ya bunayya la. Ya tu bersabdu, tekankan. Ya bunayya la taq. Taq ada lantunan, ada pantulan di sini ya. Khakhala surah. Dan bila bulatkan pada huruf qaf, pastikan bila berikan lantunan pada huruf qaf, pastikan mulut itu dibulatkan. Taq, taq. Jangan pepeskan jadi taq, taq. Itu tidak tepat ya. Taqsus ru'yaka ala. Ain di pertengahan kerongkong. Ala ikhwatika fayakidu. Perhatikan di sini ikhwatika faya. Semuanya satu harakat ini. Daripada wa. Ikhwatika fayakidu. Ki dua harakat, du dua harakat. Kena disiplin. Yang mana satu, yang mana dua ni jangan sampai keliru ya. Laka kaida. Bila dan ini kalau kita waqaf jadi satu baris dua harakat. Jadi hukum ma'iwat. Tapi kalau kita nak sambung di sini jadi hukum izhar halqi. Kerana tanwin bertemu hamzah. Laka kaidan inna syaitan. Itu kalau nak terus. Kalau kita nak waqaf jadi kaida. Bukan kaidan. Kaida saja dengan dua harakat. Kemudian ibtidak pada inna syaitan. Di sini dua harakat ni. Ramai orang silap dia baca inna syaitan. Itu tak betul. Di sini mesti kena dengung dua harakat. Nama hukumnya wajibul gunnah. Wajib dengung. Berapa panjang? Dua harakat. Inna syaitana lil-i. Di sini samarkan. Bukan in. Kalau in jadi jelas. Izhar. Di sini nun mati bertemu sin. Baik. Ada yang tanya, Ustaz, kalau nun mati mana tanda matinya? Di dalam Al-Quran Samusmani, hukum ikhfa hakiki nun mati memang tidak diberikan tanda mati. Kalau yang diberikan tanda mati itu bukan ikhfa, itu izhar. Jadi kena ingat betul-betul. Di sini dibacakan dengan samar. Nak kata nun pun tidak, sin pun tidak. Dengan kadar dua harakat. Lil insani adu. Di pertengahan kerongkong. Adu. Tekankan waw itu bersabdu. Aduwum. Di sini pula masuk beserta dengung. Asalnya waw tanwin dua di depan bunyi wun. Tapi datang mim jadi aduwum. Dengung dua harakat barulah mubin. Dan di akhir baru masuk ke dalam nun. Jangan masuk awal jadi mubin. Itu tak betul ya. Baik. Jom sahabat-sahabat tarik nafas. Kita baca bersama-sama ayat ini. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Baru berhenti. Okey, tapi berhenti pada ayat, bukan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar lagi. Kita baru ayat yang pertama hari ini. Diharapkan sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu. Dan jika merasakan perkongsian ini bermanfaat, ucaplah Alhamdulillah. Kita minta komen Alhamdulillah di ruangan komen. Dan jangan lupa yang baru bersama kita untuk menekan button share, insyaAllah ya. Sekali lagi tarik nafas, kita bacakan ayat ini. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin.
Okey, boleh belajar ke tak ni? Boleh ikut ke tak boleh ikut? Yang penting kepada saya ialah sahabat-sahabat boleh ikut, boleh belajar sesuatu. Itulah objektif kita. Kalau boleh belajar, alhamdulillah. Amal-amalkanlah selepas ini dengan bacaan yang betul. Baik, kita nak teruskan ayat seterusnya. Masih bersemangat semuanya? Kalau masih bersemangat, jangan lupa belanja saya thumbs up dan juga heart, insya-Allah. Kita nak teruskan ayat yang seterusnya. Wa kadza wa, bukan wa, jangan nganga luas. Jangan ka tapi ka. Wa kadza, bukan wa kaza, itu tak mau. Itu nanti jadi macam lagu apa? Wakasau itu lagu Jepun yang lagu Ultraman apa tu. Bukan wa tapi wa. Wa kadza, za di hujung lidah. Wa kadzalika yaj, ada lantunan di sini khakhala surah. Yajtabi, dua harakat. Karab, ka nak ke ra, jangan lambat di sini. Sebab itu mata kena bergerak dahulu. Yajtabi, mulut sebut bi, mata dah nampak dah kaf baris atas. Jadi jangan tunggu situ lagi. Tengok di bawah, dia nak masuk ke mana? Dia masuk ke ra. Jadi yajtabi karabbuka wa yu'al. Hati-hati ya, baris itu bertukar. Rabbuka wa yu'allimuka mi. Di sini samarkan. Daripada min jadi min. Nak kata nun pun tidak, ta pun tidak. Di tengah-tengahnya dua harakat. Ikhfa hakiki. Ta'wilil. Bukan ta'wilil tapi ta'wilil. Lam balik kasrah bunyi li, bukan bunyi le ya. A di pangkal kerongkong, ha di pertengahan kerongkong. Di dua harakat, si su di hujung lidah. Dia macam huruf zal juga, keluarkan lebih sikit. Ahadisi wa yutim. Di sini wajibul qunnah, wajib dengung kadar dua harakat di sini. Wa yutimmu ni'matahu, dua harakat. Alaika wa ala, empat atau lima harakat. Qubaka ma atammaha. Di sini dengungkan dua harakat. Ha dua harakat. Ala satu, la empat atau lima harakat. Abawaika min, di sini disamarkan dua harakat ikhfa hakiki, tapi dibacakan dengan tebal kerana qaf merupakan huruf isti'la. Min qablu ibra, ada lantunan di sini khakhala surah. Ibrahim wa ishaq, di sini jadi khakhala kubra. Kalau waqaf kena ada lantunan. Jangan baca ishaq. Tak betul. Kerana biasalah kita orang Melayu ni mungkin ada saudara atau kawan kita nama Ishak kan. Kita panggil Ishak. Yang sebetulnya Ishaq. Kalau dari segi bacaan bertajwidnya lah ya, mesti ada lantunan, pantulan di situ. Kemudian wajibul gunnah dua harakat. Na rabbaka ali bukan hamzah dengan ain jangan sampai tertukar. Alimun, mun ini izhar halqi. Bagaimana kita nak kenal izhar halqi? Ada dua cara. Pertamanya kita lihat tanwin itu datang selepasnya huruf apa. Dia ada 6 huruf izhar. Hamzah, ha, ain, ha, qain, kha. Ataupun sahabat-sahabat lihat tanda baris itu ditulis. Kalau ditulis macam 69, itulah izhar halqi. Sahabat-sahabat perhatikan, di sini macam 69, di sini macam 99. Kedua-duanya hukum tanwin. Jadi bagi mereka yang nak belajar dengan lebih detail dengan kami, daripada awal makhraj huruf serta hukum tajwid satu persatu, jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan buku asal dan buku tajwid serta rakaman buku tersebut. InsyaAllah di akhir pelajaran nanti saya kongsikan ya, insyaAllah. Jangan ke mana-mana. Inna rabbaka alimun. Sempurna saja mun, jangan panjang. Terus masuk hakim. Baru berhenti.
Jom sahabat-sahabat, tarik nafas. Kita bacakan ayat ini bersama-sama. Ayat ini agak sedikit panjang. Mungkin saya perlu bacakan dengan qit'ah yang lebih pendek untuk membantu teman-teman yang mungkin tidak sampai nafas. Jangan bimbang, jangan risau. Yang mana nafasnya bagus, panjang, nak teruskan, nak baca satu nafas ayat ini, silakan. Saya tabik kalau boleh baca sampai habis. Alhamdulillah. Kita tarik nafas dulu, insyaAllah. Kita bacakan ayat ini. Lihat bagaimana saya waqaf dan ibtidak. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. Saya waqaf di situ. Kemudian saya akan tidak pada وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا. Saya waqaf di sini. Kemudian saya akan tidak pada kama atammaha. Kama atammaha ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq. Inna rabbaka alimun hakim. Baru berhenti di situ. Okey, tarik nafas sekali lagi. Sekali lagi kita praktiskan. Dia belajar ni kena ulang-ulang, kena praktis. Kalau tak praktis, ternyata tak dapat. Sekali lagi insya-Allah, tarik nafas. Kita bacakan. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Baru waqaf. Okey, so far macam mana? So good ke? So good. Boleh ikut ke? Boleh ikut. Kalau sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, sekali lagi yang baru bersama dengan kita, yang belum lagi share, tolong saya sangat-sangat share insya-Allah ya. Kita kongsikan ilmu ini kepada ahli keluarga dan kawan-kawan kita insya-Allah. Dan juga kepada sahabat-sahabat yang tolong tulis poin-poin yang penting, saya nak ucapkan jazakumullahu khairan jazak. Semoga Allah membalas jasa budi tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah. Baik, kita nak teruskan ayat seterusnya. Masih bersemangat semuanya. Kalau masih bersemangat, jangan lupa belanja thumbs up dan juga heart insya-Allah. Baik, kita lihat ayat seterusnya ini. Laqad ada pantulan. Itu khaqalah. Ada 5 semuanya huruf pantulan. Ba, jim, dal, qaf dan juga ta. Kita dah jumpa beberapa tempat tadi. Ini salah satu daripadanya. Laqad jadi khaqalah sughra. Di sini tadi Ishaq jadi khaqalah kubra. Kenapa? Kerana di sini dia ada tanda mati asli. Di sini dia tak ada tanda mati, tetapi kita matikan dia kerana waqaf. Jadi sebab itu dia jadi khaqalah kubra. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi. Di sini panjangnya 4 atau 5 harakat, maksilah tawilah. Sebelum itu saya sahabat perhatikan di sini Yusufa. Jangan tertukar Yusufu pula. Kerana ada perkataan dalam Al-Quran kita jumpa Yusufu. Ada baca dibaca Yusufa. Ini kena belajarlah bahasa Arab. Kenapa dia jadi baris atas, kenapa jadi baris dhammah. Tetapi sahabat-sahabat kena hati-hati. Kerana apa? Tersilap baris hukumnya lahnul jali, hukumnya haram dan berdosa. Kita tujuan baca Al-Quran nak bagi dapat pahala, tapi kalau sampai tertukar baris, boleh dosa.
rugi saja-saja. Jadi hati-hati ya, jangan sampai tertukar baris dan jangan sampai tertukar huruf. Kerana tertukar huruf juga hukumnya haram dan berdosa. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul. Di sini idgham bila gunnah. Asalnya ayatun. Ta tanwin di depan bunyi tun. Tapi bila datang huruf lam, dia jadi hukum idgham bila gunnah. Masuk tanpa dengung. Tul. Ayatul lisa. 4 atau 5 harakat. Ilin. Dan ma'aril disukun di akhir itu. Sekurang-kurang 2 harakat. Ilin. Hujung baru masuk nun. Jangan masuk awal jadi ilin. Itu tak betul ya. Baik, tarik nafas, kita bacakan ayat ini bersama-sama. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Baru berhenti. Okey. Tarik nafas, lepaskan. Siapa nak minum air silakan. Yang baru bersama dengan kita, saya rayu, saya mohon sahabat-sahabat, boleh tak kali ini kita pilih 2 individu yang paling kita sayang, yang paling hampir dengan diri kita. Kita nak bantu siapa? Kita nak bantu. Kalau nak bantu isteri ataupun suami ataupun anak, cuba tag mereka, insya-Allah. InsyaAllah mereka juga akan dapat belajar sesuatu. Kerana ada satu tajuk istimewa hari ini. Kita nak bawa hukum Ishmam. Sekejap lagi kita jumpa. Sekejap lagi. Sekarang ini kita lihat ayat-ayat yang ke-8 dahulu. Kita lihat ayat yang ke-8 dahulu. InsyaAllah bersama-sama. Zal di hujung lidah ini. Iz. Mesti keluar. Kalau kita baca iz. Jadi huruf zai. Huruf zai bukan huruf zal. Tertukar huruf, hukumnya haram. Ya. Iz. Qalu la Yusufu. Ini kita jumpa Sufu pula. Tadi Sufa kan, kita jumpa Yusufa. Jadi Yusufu. Jadi jangan sampai tertukar. Iz qalu la Yusufu wa akhuhu ahab. Dengan ha. Tukar makhraj ya. Ahabbu ila abina min. Di sini dengung dulu 2 harakat, wajibul gunnah. Baru masuk na. Jangan baca minna, tak betul. Dia kena minna wa nah ha pedas di pertengahan kerongkong. Nu'usbatun. Di sini izhar halqi. Tanwin yang macam tulis 69 ni kan, saya beritahu tadi, jelaskan saja. Jangan dipanjangkan. Usbatun in ini wajibul gunnah dengung 2 harakat. Na abana lafi. Satu, ba 2, na 2, la 1, fi 2. Itu harakat dia. Kena hati-hati. Inna abana lafi dhalalim. Di sini idgham bi gunnah, masuk beserta dengung. Daripada dhalalin jadi dhalalim. Dengung dulu 2 harakat. Dha ni makhrajnya di tepi lidah. Dhalalim mubin. Baik, tarik nafas. Kita bacakan ayat ini bersama-sama. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا. Sekali lagi, saya terberhenti di situ. Sekali lagi, maafkan. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبة. Saya wakaf di sini. Siapa yang nafas panjang silakan sampai. Saya juga nak bantu teman-teman kita yang mungkin tidak sampai nafas. Kurang mereka belajar bagaimana untuk wakaf. Dan bila wakaf di usbah, ta marbutah ditukarkan kepada bunyi ha, kemudian ibtidak balik pada wa nahnu usbatun. Wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalim mubin. Baik, sekali lagi.
Kita bacakan ayat ini. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبة إن أبانا لفي ضلال mubin. Baru berhenti. Tapi berhenti pada ayat. Jangan berhenti belajar lagi. Sikit lagi. Hari ini kita baca sampai ayat ke-14 saja daripada awal ayat 5. Diharapkan sahabat-sahabat masih bersemangat semuanya. Kalau boleh saya tahu yang ramai-ramai bersama dengan saya ini daripada mana? Ada tak orang utara, orang selatan, orang timur? Dan sudah pasti, saya yakin dan percaya ada bersama kita, rakan-rakan kita, sahabat pecinta Al-Quran daripada Singapura, Indonesia dan juga Brunei. Munculkan diri kita, insyaAllah perkenalkan kepada sesama kita, insyaAllah. Mana tahu ada ahli keluarga yang belajar bersama-sama, tapi tak tahu pun belajar ikut bersama saya ini. Alhamdulillah, diharapkan walau di mana teman-teman berada, semoga urusan pembelajaran kita ini dipermudahkan, insyaAllah. Baik. Kita nak teruskan ayat yang seterusnya. Tapi sebelum itu sekali lagi saya nak ajak sahabat-sahabat untuk menekan button share. InsyaAllah semoga ilmu ini terus berpanjangan. Kita lihat ayat yang seterusnya. Baik. Di sini kita menjumpa ayat yang ke-9. Perhatikan. Benda ini penting. Ramai orang yang tersilap tak tahu nak baca. Di sini nak baca macam mana ni? Tiba-tiba ada huruf alif. Macam kepala sod di atasnya. Jumpa huruf qaf yang ada tanda mati. Macam mana kita baca? Aqtuluka, iqtuluka, uqtuluka. Baik. Tolong sahabat-sahabat, saya nak buat satu kuis yang ringkas. Jangan jawab ikut kawan. Jawab ikut kita sebelum ni macam mana kita baca. Sekejap lagi saya akan bagi tahu jawapan yang sebetulnya bagaimana kita nak baca perkataan ini. Tapi sebelum saya nak bagi jawapan, saya nak ajak semua kita ambil bahagian. Tolong pilih A, B ataupun C. Siapa yang selama ini, sebelum ni bila dia jumpa perkataan ni, dia baca aqtulu, pilih A. Siapa yang selama ni dia jumpa perkataan ni, dia baca aqtulu, pilih A. Siapa yang baca iqtulu, pilih B. Dan siapa yang baca uqtulu, pilih C. A, B atau C. Minta semua ambil bahagian. Ya. Kalau boleh saya letakkan hukum wajib bagi semua lah untuk ambil bahagian. Pilih. Bukan pilih kerana kita suka nak pilih. Tapi pilih kerana selama ini bila kita jumpa perkataan ni, apa yang kita baca? Aqtulu ke? Iqtulu ke? Uqtulu. Sekejap lagi saya akan balik kepada jawapan pada perkataan ini. Tapi sebelum itu kita nak bagi ruang dan masa semua daripada kita untuk menjawab dahulu. Sekejap lagi kita akan balik kepada jawapan yang betul. Jangan bimbang kalau mereka yang menjawab salah pun tidak perlu malu kerana tujuan kita untuk belajar. Sekejap lagi kita dapatkan jawapan yang sebenarnya. Dan saya akan bagi tips yang mudah bagaimana untuk menguasai cara bacaan hamzah wasal. Ini dia panggil hamzah wasal yang ada kepala sod di atasnya. Jom kita lihat dahulu ayat yang seterusnya ini. Sampai habis nanti sebelum baca saya akan balik kepada jawapan ini. Dua harakat. Sufa wa fa bala fa bari atas. Yusufa awitarahu awita. Ada lantunan khakhalah surah di sini. Awitarahu ha simpul. Ra dibaca tebal. Ardai. Di sini jadi idgham bi gunnah. Daripada ardan jadi dayakh. Kha di hujung kerongkong. Yakhlu lakum idhar syafawi wajhu abikum waj ada lantunan di sini khakhala surah wajhu abikum dan mati di sini kum jangan panjang idhar syafawi terus masuk wa takunu min di sini hukum iqlab nun mati bertemu ba. Baik, ada yang kata ustaz mana dia tanda matinya? Memang beginilah cara Al-Quran Rasam Usmani ditulis. Pada hukum iqlab, nun itu tidak diberikan tanda mati dan tidak dibiarkan kosong. Tetapi diberikan huruf mim kecil yang ekornya ke bawah. Itulah tanda hukum iqlab. Jangan lupa cara bacaannya ditukarkan bunyi nun kepada bunyi mim. Daripada bunyi min jadi mim. Tapi jangan lupa panjangkan dua harakat.
bibir itu sekadar bersentuhan atau hampir bersentuhan. Kedua-duanya betul. Min ba', baru masuk ba'. Min ba'dihi qauman. Di sini ikhfa. Daripada qauman jadi ma, samarkan 2 harakat, barulah salihin. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita nak baca ni, saya nak lihat dulu respon daripada teman-teman. Baik, terima kasih kepada semua yang mengambil bahagian ya. Ramai yang pilih C. Ada juga yang pilih A dan B. Tak apa. Yang mana jawapannya saya bagi tahu nanti sama macam dia duk baca selama ini. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan mendapat tahqiq pada bacaan tersebut. Jadi kita lepas ni kita dah rasa okey, yakin, boleh teruskan. Siapa yang sebelum ni baca salah kerana ada juga memberi jawapan yang pilihan yang salah, juga jangan bimbang, jangan malu, jangan segan. Saya nak bagi tips, satu tips ini sahabat-sahabat kalau jumpa lepas ni, saya yakin dan percaya akan dapat kuasainya dengan baik. Baik, yang pertamanya, sahabat-sahabat, sebelum kita balik kepada jawapan, saya nak bagi cara untuk kita melihat dan bagaimana untuk membaca barisnya. Bila kita jumpa hamzah wasal, minta ada yang tolong tulis ya poin ini. Bila jumpa hamzah wasal, ini dia panggil huruf hamzah wasal, huruf alif yang ada kepala sad di atasnya. Ini bukan baris fathah, ini bukan baris dhammah, ya. Ini hamzah wasal dia panggil. Baik. Bila kita jumpa hamzah wasal datang selepasnya huruf lam, maka dia dibacakan dengan baris atas. Contohnya allazi, allazi, kita baca baris atas. Sekejap kita tengok kalau ada jumpa contohnya. Sekejap kita balik kepada perkataan tersebut. Kita balik kepada perkataan tersebut. Kita nak tengok sekejap kalau kita jumpa hamzah wasal. Hamzah wasal kita sekejap saya nak tunjukkan contoh supaya sahabat-sahabat dapat nampak perbezaan apa yang saya cuba sampaikan pada huraian tersebut. Okey, contohnya di sini. Kita lihat di sini hamzah wasal kan. Hamzah wasal ni okey, sahabat-sahabat bayangkan inna ni tak wujud. Inna tu tak ada. Jadi tiba-tiba perkataan awal itu hamzah wasal datang huruf lam. Maka di sini kita baca dengan baris atas, kita baca asyaitona. Asyaitona. Begitu juga di sini. Kita baca dengan al-ahadisi. Al-ahadisi. Tetapi pada perkataan ini, pada perkataan yang ayat yang ke-9 ya. Ayat ke-9 ini huruf yang keduanya bukan huruf lam. Maka bila huruf yang kedua bukan huruf lam, automatik yang baris atas itu, kalau siapa baca aqtulu, siapa yang pilih A, automatik jawapannya salah. Automatik siapa yang jawab aqtulu, siapa yang selama ni baca dengan aqtulu, baca dengan baris fathah, jawapannya salah. Jadi ada dua pilihan terakhir, B ataupun C. Iqtulu ataupun uqtulu yang betul. Baik, jelas ya setakat itu. So far, kalau jelas jangan lupa berikan thumbs up dan tekan button share ya, insya-Allah. Semoga ilmu ni sampai juga kepada orang lain. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, bila huruf yang kedua bukan huruf lam, sahabat-sahabat lihat huruf yang keduanya, huruf yang ketiganya apa? Di sini huruf yang kedua bukan lam, huruf ketiga huruf ta. Huruf ta berbaris dhammah. Bila huruf ta baris dhammah, automatik hamzah wasal jadi baris dhammah. Jadi jawapannya adalah C. Bukan iqtulu, tetapi jawapan yang betul adalah uqtulu. Dibacakan dengan baris dhammah. Tetapi jika huruf yang baris ketiga ini baris fathah ataupun baris kasrah, maka hamzah wasal dibaca dengan kasrah. Tapi bukan dalam situasi perkataan inilah ya. Saya ulangi sekali lagi. Bila hamzah wasal selepasnya datang huruf lam, dibaca baris fathah. Hamzah wasal bila huruf kedua bukan lam dan huruf ketiga berbaris dhammah, maka dia dibacakan dhammah. Dan jika huruf ketiga berbaris fathah atau kasrah, atas atau bawah, maka dia dibacakan dengan baris bawah. So far macam mana? Boleh faham ke? Boleh faham. Diharapkan semua jelas ya, tentang huraian saya tersebut. Dan jika sahabat-sahabat merasakan huraian tersebut bermanfaat, membantu teman-teman, minta komen di ruangan bawah. Alhamdulillah. Dan jangan lupa tekan button share. Baik, di sini kita baca, mestilah pertama dibacakan dengan baris dhammah. Keduanya yang mungkin ramai juga yang tersilap, tidak memberikan pantulan.
di sini kena berikan pantulan kerana qaf merupakan huruf qalqalah, bertanda mati, qalqalah surah. Jadi uqtulu, jadi uq. Dia ada ko itu bukan kita buat-buat, dia terjadi sendiri ya. Jangan sengaja buat itu, dia tak betul nanti. Uqtulu yu. Jadi baca macam tu. Jom sama-sama kita dengarkan ayat ini. Tarik nafas, kita baca bersama-sama. Uqtulu Yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Baik, sekali lagi, tarik nafas, kita bacakan ayat ini. Uqtulu Yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Barulah berhenti di situ. Okey, masih bersemangat. Kita dah bergerak ni ke depan. Sampailah sekejap lagi kita akan jumpa cara dan hukum bacaan Ishmam. Sekejap lagi. Jangan ke mana-mana sahabat-sahabat. Ada tajuk yang sangat penting hari ini untuk saya kongsikan kepada teman. Kerana apa? Kerana dalam seluruh Al-Quran hanya ada satu tempat ni saja yang dibacakan dengan Ishmam. Apa dia? Sekejap lagi kita tengok bersama-sama. Kita teruskan dahulu ayat seterusnya ini. Sahabat-sahabat, masih bersemangat diharapnya insya-Allah ya. Jangan lupa belanja saya thumbs up dan juga heart. Kita lihat ayat seterusnya ini. Qala qa di mana makhrajnya? Di pangkal lidah. Lidah kita ini, kalau boleh saya tunjukkan kepada teman-teman. Lidah kita ini di bahagian belakang dia ni. Qa. Jangan tertukar dengan kaf eh. Qala qailum. Di sini masuk beserta dengung. Ilun asalnya lam tanwin di depan bunyi lun. Tapi bila datang mim masuk beserta dengung 2 harakat. Qailum minhum. Min izhar halqi, hum izhar syafawi. Masing-masingnya nun dan mim mempunyai tanda mati asli. Itulah tanda hukum izhar dalam Al-Quran. Kena ingat benda ni ya. La taqtulu. Taq ada lantunan di sini qalqalah. La taqtulu Yusufa wa fa nak keluar, jangan lambat. Jangan lambat. Saya beri peringatan ni kenapa? Kerana memang mengikut pengalaman saya kadang-kadang bila huruf yang berakhir dengan satu harakat, ramai yang terlambat masuk, jadi membuatkan ianya kedengaran 2 harakat. Yusufa wa alquhu fi. Begitu juga hu nak ke fi, jangan lambat. Wa alquhu fi qaya. Ghain makhrajnya di mana? Di hujung kerongkong. Ghayabatil jubbiyal. Bi nak ke yal, jangan lambat. Jubbiyal taqit. Ada lantunan di sini qalqalah. Yaltaqithu ba'dhus dha ni baris depan baris dhammah masuk dalam sin yang bersabdu. Alif lam syamsiah di sini. Ba'dhus sayya, masing-masing sin dan ya bersabdu. Ba'dhus sayyarati ing. Di sini ikhfa hakiki, samarkan 2 harakat. Ikhfa hakiki, samarkan 2 harakat. Tum idhar syafawi, jelaskan saja. Terus masuk. Fa'ilin. Baik, tarik nafas. Kita baca bersama-sama ayat ini, sahabat-sahabat. Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubb. Saya waqaf di sini. Kalau saya waqaf di sini, maka dia akan jadi qalqalah akbar. Kenapa? Ba itu bersabdu. Jub.
baru saya lepaskan. Mesti ada pantulan ya. Tapi jangan terus lepaskan. Jub. Tak betul. Dia kena jub. Baru lepaskan. Dengar sekali lagi. Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jub. Baik, kemudian saya akan ibtidak pada wa alquhu fi ghayabatil jub. Wa alquhu fi ghayabatil jub yaltaqithu ba'dhu as-sayyarati in kuntum fa'ilin. Sekali lagi, tarik nafas, kita bacakan. Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jub. Wa alquhu fi ghayabatil jub yaltaqithu ba'dhu sayyarati in kuntum fa'ilin. Baru berhenti. Tapi jangan berhenti belajar lagi. Kenapa? Kerana selepas ini, tajuk yang saya nyatakan, tajuk hukum Ishmam. Nampak tak di sini? Ramai yang mungkin saya tahu dah boleh baca dengan baik. Tetapi saya yakin dan percaya ramai lagi yang tak tahu nak baca. Tapi yang mana yang dah tahu baca, alhamdulillah, teruskan belajar. Yang mana yang tak tahu baca, insya-Allah selepas pelajaran hari ini, sahabat-sahabat akan dapat membaca dengan baik pada tempat ini. Ni nak baca macam mana ni? Siapa yang dia tak yakin, bila jumpa di sini tak tahu apa bacaan yang betul. Siapa yang selama ni dia tak yakin, mungkin boleh komen nak belajar. Boleh komen di ruangan bawah. Siapa yang nak tahu, siapa yang dia tak yakin, siapa yang yakin, alhamdulillah. Siapa yang tak yakin, boleh tak saya dapatkan komen nak tahu di sini. Saya tunggu. Kalau ramai yang komen nak tahu, kita nak kongsikan sekarang juga. Tapi sebelum saya kongsikan, boleh tak saya merayu sangat-sangat, saya mohon sangat-sangat sahabat, penuhi hajat saya. Apa dia hajat saya? Tekan button share. Tag pasangan anda, tag anak-anak dan kawan-kawan. Kerana tajuk ini, sahabat-sahabat, bayangkan kalau tuan-tuan dan puan-puan share, ada orang belajar dan dapat baca dengan betul selepas ini. Bila mereka setiap kali beramal, sahabat-sahabat akan dapat pahala. Tanpa mengurangkan pahala mereka yang beramal. Untung ke tak untung? Untung kan? Jadi oleh itu, mari kita share dahulu dan tag ahli keluarga kita, insya-Allah. Hanya sekali saja kita jumpa benda ni dalam Al-Quran. Nama hukumnya Ishmam. Tolong tulis. Tolong tulis. Ada tak komen nak tahu? Ada tak yang komen nak tahu? Kita tunggu. Nak tahu? Okey, alhamdulillah. Ada yang komen nak tahu. Baik. Kalau ada yang komen nak tahu, kita teruskan. Qalu ya. Qa 2 harakat, lu 2 harakat. Ya tu dipanjangkan 4 atau 5 harakat. Abana. Satu, ba 2, na 2. Ma 2 harakat. Lakala. Lakala. La 1, ka 1, la 2 harakat. Baik. Sampai pada tempat dia. Ta'manna. Di sini Ishmam. Apa maksud Ishmam? Ishmam adalah dimuncungkan mulut kita ini. Muncungkan. La, cuba lihat mulut saya. La ta'manna. Ada yang baca la ta'manuna. Kedua-duanya betul. Tapi bacalah la dengan baca la ta'manna. Manna. Muncungkan mulut. 2 harakat. Itu didengungkan di atas nun itu. La ta'manna ala. Biasanya kita akan baca la ta'manna. Man tak ada muncungkan. Jadi tak betul. Dia kena muncungkan. La ta'manna ala. Baru masuk ala.
Jelas diharapkan sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu. Kalau dapat belajar sesuatu, saya kenakan yuran. Apa yurannya? Tekan button share. Kalau sahabat-sahabat rasa perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa share dan share dan share, insya-Allah. Kita panjang-panjangkan ilmu ini. Semoga seluruh umat Islam, khususnya mereka yang mengikuti kelas kita ini, dapat belajar dengan baik, dan ahli keluarga mereka juga dapat belajar dengan baik, insya-Allah, bila jumpa tempat ini. Ingat bagi tahu mereka dalam Al-Quran hanya ada sekali saja tempatnya di sini. Dia ada tanda dia. Ada bulat penuh begini. Bulat penuh. Ada bulat penuh. Ada setengah cetakan Quran dia buat macam tanda diamond gitu. Jadi kena baca dengan la ta'man, muncungkan mulut 2 harakat barulah na. Ya, ala yusufa wa inna, dengungkan di sini inna. Baik, sebelum tu saya nak minum air. Tekak tiba-tiba rasa gatal. Baik, sahabat-sahabat perhatikan. Wa inna, dengungkan 2 harakat. Lahu, la satuhu 2 harakat. La nasihun. Baik, jom kita dengarkan dahulu ayat ini, insya-Allah sahabat-sahabat bersama-sama. Baik. So far macam mana? Dapat tak apa yang saya cuba sampaikan pada hukum Ishmam ini? Kalau semua sahabat-sahabat dapat belajar, rasa penjelasan saya itu jelas dan sahabat-sahabat dapat ikut, boleh tak saya dapatkan komen di ruangan bawah? Alhamdulillah dapat belajar Ishmam. Alhamdulillah dapat belajar Ishmam. Saya nak tahu ada tak yang tak dapat. Kalau yang tak dapat, mohon berikan komen di mana yang tak dapat itu, insya-Allah. Kita nak kalau boleh semua yang ada bersama saya ini mulai saat detik ini dah boleh bacanya dengan baik, insya-Allah. Kita baca dahulu ayat ini bersama-sama. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala yusufa wa inna lahu lanasihun. Sekali lagi kita tarik nafas dan baca. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala yusufa wa inna lahu lanasihun. Baru berhenti. Baik, kita nak teruskan ayat yang ke-12. So far tadi macam mana? Okey ya? Baik, ada yang kata, Ustaz, saya tak boleh tangkap lagi, Ustaz. Baik. Saya ulangi sekali lagi. Sebelum kita teruskan, maaf yang mana yang dah boleh ikut, harap bersabar. Saya nak bantu mereka yang tak boleh dapat lagi. Sikit saja saya nak terangkan sikit saja sini. Dalam Al-Quran, minta tolong tulis di sini, di dalam surah Yusuf ayat yang ke-11, ada satu hukum qarib dia panggil. Hukum qarib. Qarib ini hukum yang janggal, jarang kita jumpa. Hanya ada sekali saja dalam Al-Quran. Hukum qarib ini, di sini, sahabat-sahabat, antara tanda nak kenal dia kalau ada setengah cetakan Al-Quran, dia buat titik penuh bulat macam ni. Ni bukan huruf nun. Ada setengah Quran, dia buat macam diamond gitu. Hanya ayat yang ke-11 ini saja dalam surah Yusuf dibacakan dengan ishmam. Mulut dimuncungkan. La ta'man. Mulut termuncung. Farhan besarkan. Biasanya kita baca dengan la ta'manna. Tapi di sini tak boleh baca manna. Kena baca manna. Man. Muncungkan mulut. La ta'manna ala. Cuba saya bacakan sekali lagi. Diharapkan jelas ya. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala yusufa wa inna lahu lanasihun. Baik, diharapkan jelas. Kalau tak jelas juga, nanti replay balik. Nanti bila dah habis sesi live ini, sahabat-sahabat boleh tengok sebab dia akan record rakaman pelajaran live kita ini. Dia akan record, nanti sahabat-sahabat boleh ulang dan ulang insya-Allah 2-3 kali dengar. Boleh jelaslah insya-Allah ya.
Ataupun sahabat-sahabat, kalau nak belajar detail tentang semua hukum gharib ini, hukum ishmam, hukum ibdal dan banyak lagi hukum-hukum bacaan yang gharib yang lain, jangan lupa join kita jadi ahli cepat Quran. Dapatkan pelajaran daripada buku asal dan tajwid, kerana semua hukum-hukum ni telah kita bincangkan, telah kita jelaskan. Untuk mereka yang mendaftar menjadi ahli, kita berikan pelajaran-pelajaran semua ini satu persatu dengan lebih jelas, insya-Allah ya. Boleh join kita. Kalau nak dapatkan buku asal dan tajwid itu, jangan ke mana-mana, tunggu sehingga akhir saya kongsikan. Baik, kita nak teruskan ayat yang seterusnya ini, insya-Allah ya. Dibaca tebal ra ni, jangan baca nipis. Arsil, arsil itu salah. Siapa baca ar? Siapa yang selama ni bila hamzah baris atas bertemu ra dia baca ar, bagi tahu diri sendiri itu salah. Lepas ni bacalah dengan tebal. Bunyinya bukan ar, bunyinya aur. Arsilhu ma'ana ghadai. Di sini idgham bi gunnah, masuk berserta dung daripada ghadan jadi ghadai yarta. Ra di sini jadi tebal. Yar, jangan baca yarta, salah. Dia kena baca yarta wa yal'ab. Ada lantunan di sini khalas surah. Wa inna lahu lahafizun. Kita dengarkan bersama-sama. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Baru berhenti. Okey, kita nak teruskan ayat yang kedua terakhir untuk hari ini. Masih bersemangat semuanya diharapkan. Sekali lagi saya nak mengajak sahabat-sahabat yang bersama dengan saya, jika merasakan perkongsian kita kali ini bermanfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa share dan tag ahli keluarga serta kawan-kawan kita yang nak bantu mengaji Al-Quran. Daripada kawan-kawan dan ahli keluarga yang lebih pandai daripada kita belajar daripada mereka. Yang mana yang kita rasa kita boleh bantu mereka, kita tag dan share kepada mereka, insya-Allah pelajaran ini. Kerana ianya sangat-sangat penting, insya-Allah ya. Baik, kita teruskan ayat yang ke-13, ayat yang kedua terakhir untuk hari ini. Qala inni. Di sini wajibul gunnah, wajib dengan 2 harakat barulah ni tu. Inni layah habdas. Zununi 4 atau 5 harakat. Ikhfa hakiki di sini 2 harakat. Hujung lidah keluar. Tadhhabu bihi wa akhafu ay. Di sini masuk beserta dengan 2 harakat. Ya'kulahu, baris dhammah terus naik di atas zal. Ya'kulahu dhi'bu wa ikhfa di sini 2 harakat. Izinkan saya minum air. Bismillah. Baik. Di sini ikhfa hakiki ya. Wa antu samarkan 2 harakat. Tum idhar syafawi, an idhar halqi. Jelaskan saja terus masuk. Hu ghafilun. Baik sahabat-sahabat, kita tarik nafas dan baca bersama-sama ayat ini, insya-Allah. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhib. Saya waqaf di situ. Zib. Kemudian saya ibtidak balik pada wa akhafu an. Wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Sekali lagi tarik nafas, kita bacakan ayat ini.
Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhib وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. Dan sampailah kepada ayat yang terakhir untuk hari ini. Nanti bila dah habis ayat terakhir ini, kita baca sama-sama ya, daripada awal ayat 5 hingga ayat ke-14. Sekarang kita lihat dahulu satu persatunya. Qalu la in, masuk saja in izhar halqi, jangan panjang. Akalahu zi, zal baris kasrah naik di atas hamzah yang mati, ba ada baris sendiri. Akalahu zi buwanah, bunak ke wa jangan lambat. Wanah di pertengahan kerongkong. Wanahnu usbatun izhar halqi, tun, tan, tin, tun. Jelas saja, jangan panjang. Tengok macam 69 ni kan, ini antara tanda izhar halqi. Inna, dua harakat. Na, 4 atau 5 harakat. Izal, di sini idgham bila gunnah. Asalnya izan, tapi datang lam terus masuk tanpa dengung. Izal khasirun. Dan ma'arif disukun di akhir sekurang-kurang 2, 4 atau 6 harakat. Kita dengarkan dahulu ayat ini sahabat-sahabat. Tarik nafas. Kita baca bersama-sama. Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Baik, alhamdulillah. Sekarang ini masanya untuk kita baca bersama-sama daripada awal ayat 5 hingga ayat ke-14. Diharapkan perkongsian dan huraian saya sebentar tadi khususnya pada tajuk Ishmam dan Hamzah Wasal, sahabat-sahabat dapat ikuti, dapat pelajari sesuatu insya-Allah. Dan saya mohon dan saya harap sekali lagi sebelum kita mulakan bacaan, untuk teman-teman bantu saya untuk menekan button share ya, insya-Allah bersama-sama. Kita share dan tag pasangan dan anak-anak kita. Baik. Sebelum itu boleh tak belanja thumbs up dan heart supaya saya lebih bersemangat ini nak berkongsi dan membaca bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah. Dan di akhir bacaan saya nanti saya kongsikan bagaimana kami dapat bantu anda dengan kami berikan buku asal dan buku tajwid serta rakaman buku tersebut untuk kita belajar balik mengaji Al-Quran, memperbetulkan makhraj huruf daripada asas dan mempelajari secara tersusun dan sistematik hukum-hukum tajwid dengan contoh-contoh yang jelas di dalam buku asal dan tajwid yang akan diberikan kepada anda. Kalau ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang nak mendapatkan buku tersebut, tunggu sehingga akhir pelajaran saya kongsikan. Sekarang ini marilah sama-sama kita mulakan bacaan di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub wa 'ala ali Yaqub
كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. InsyaAllah sahabat-sahabat ya, jangan lupa untuk mengikuti sambungan bacaan ayatnya esok hari di page Facebook Fatihah Learning Center jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Jadi sahabat-sahabat jangan lupa untuk like dan follow page Fatihah Learning Center untuk mengikuti sambungan bacaan ayatnya insyaAllah. Diharapkan perkongsian saya sebentar tadi sedikit sebanyak dapat meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran teman-teman yang disayangi Allah. Jadi diharapkan sahabat-sahabat dapat terus istiqamah untuk sama-sama kita belajar mengaji Al-Quran bersama dengan saya, Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran anda hari ini di Cepat Quran. Baik, seperti mana yang saya janjikan di awal tadi, jika ada di kalangan teman-teman
yang ingin mendapatkan sebuah buku asal dan buku tajwid. Ya, kerana apa? Bila kita belajar dalam Al-Quran, seperti mana pelajaran kita sebentar tadi, banyak hukum-hukum tajwid pada satu-satu masa yang kita nak kena ingat. Jadi oleh itu kami telah susunkan dengan lebih tersusun dan jelas. Daripada asas, stepnya sangat mudah. Daripada mula pengenalan huruf menggunakan kata kunci. Selepas ini ada video pendek berdurasi 2 minit menjelaskan secara ringkas bagaimana kandungan isi daripada buku asal dan tajwid ini. Mereka yang nak mendapatkan buku ini kena tonton video tersebut selepas ini. Tapi sebelum kita pergi kepada video tersebut, suka saya menjelaskan pada mereka yang berhajat untuk belajar daripada asas serta hukum-hukum tajwid, kami berikan buku dan rakamannya. Bukan kita berikan buku sahaja, kita berikan rakaman buku tersebut. Kita telah rakamkan setiap muka surat buku tersebut dengan cara yang mudah dan dijelaskan dengan cara yang senang, insya-Allah, untuk pelajar, untuk sahabat-sahabat fahami dan ikuti. Jadi jangan lepaskan peluang untuk mendapatkannya. Dan bagi mereka yang mendaftar menjadi ahli hari ini, kita juga berikan bonus tambahan. 3 bonus tambahan. Yang pertamanya kita berikan e-book nota ringkasan tajwid. Yang keduanya, kita berikan rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk yang kita berikan daripada masa ke masa, insya-Allah. Keseluruhan rakaman pelajaran termasuk daripada buku asal dan tajwid. Ahli yang mendaftar sebagai ahli cepat Quran akan mendapat hampir 800 video pelajaran. Bukan 8 video, bukan 80, tapi hampir 800 video pelajaran. Dan istimewanya, mereka yang mendaftar menjadi ahli akan diberikan konsultasi eksklusif bersama dengan kami, insya-Allah. Jika ada sebarang persoalan, sebarang pertanyaan, jangan malu, jangan segan. Buat appointment, kita boleh buat video call, insya-Allah. Walau di mana saja sahabat-sahabat berada sekarang ini. Di Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura, Indonesia, ataupun di mana saja anda berada sekarang, jangan jadikan jarak sebagai penghalang dan pemisah untuk sama-sama kita meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran dan seterusnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, melalui pengajian Al-Quran bersama dengan saya dan kawan-kawan yang lain dengan menjadi ahli cepat Quran. Tidak ada paksaan, ya. Kalau mereka yang betul-betul memerlukan, kami bersedia untuk membantu. Sama ada nak beli ataupun dapatkan buku ini untuk ahli keluarganya ataupun untuk diri sendiri. Ataupun mungkin kita dah pandai baca tapi kita nak hadiahkan buku ini kepada kawan kita, kepada pasangan kita, pada anak-anak kita, pada ibu bapa ataupun ahli keluarga. Juga dialu-alukan, insya-Allah. Kalau ada lah, komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Kalau ada yang berminat untuk mendapatkan, jangan bimbang tentang komitmen. Tidak ada yuran bulanan, tidak ada yuran tahunan untuk menjadi ahli cepat Quran. Kerana yuran keahlian hanyalah sekali sahaja seumur hidup. Itu pun sangat-sangat minimum. Bukan puluhan ribu, bukan ribuan ringgit, tetapi untuk hari ini hanya sekali sahaja seumur hidup sahabat-sahabat membayar RM270. Sahabat-sahabat akan mendapat nilai yang tidak ternilai. Kerana sudah tentulah ilmu itu bukanlah harga nilainya. Cuma kita mengenakan yuran keahlian itu hanyalah untuk menampung sebahagian kecil sahaja daripada kos terbitan buku, cetakan buku, kos kita membuat rakaman pelajaran dan sedikit live, kos live dan sebagainya yang terlibat. Itu pun hanyalah sebahagian kecil sahaja sahabat-sahabat. Hanya membayar sekali seumur hidup RM270, insya-Allah akan mendapat kesemuanya keistimewaan yang saya bagi tahu tadi. Jika ada yang berhajat untuk menjadi ahli, jangan berlengah lagi. Daftar hari ini sebagai ahli cepat Quran dengan kita mulakan dengan komen di ruangan bawah. Nak jadi ahli cepat Quran, nanti admin kami akan reply, akan bagi satu link WhatsApp, sahabat-sahabat boleh berkomunikasi. Dia akan guide teman-teman bagaimana untuk membuat pendaftaran. Ataupun jika ada di kalangan sahabat-sahabat nak terus WhatsApp kami, boleh print screen ataupun ambil pen, tulis nombor yang tertera di bawah ini, 0111-621-7797. Boleh print screen sekarang, 0111-621-7797. Boleh hubungi dan WhatsApp kami selepas live ini. Bagi tahu nak jadi ahli, insya-Allah admin kami akan guide dan kami akan minta alamat rumah anda untuk kami postkan segera buku yang saya bagi tahu tadi ke rumah anda, insya-Allah. Ataupun jika ada di kalangan sahabat-sahabat yang tak tahu nak print screen, tak ada pen nak tulis nombor ni ustaz, nak buat macam mana? Jangan bimbang.
tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen, insya-Allah biar admin kami yang hubungi anda. Jadi admin kami akan hubungi anda. Jadi tinggalkan nombor telefon anda di ruangan bawah, di ruangan komen sekarang. Ataupun ada di kalangan sahabat-sahabat yang pernah buat pendaftaran online, boleh terus pergi ke laman web www.cepatquran.com dan buat pendaftaran di situ. Dan sekiranya tak faham, ada persoalan, ada pertanyaan, boleh hubungi nombor yang tertera di bawah 0111-621-7797. Jadi insya-Allah itulah sedikit sebanyak perkongsian yang boleh kami sampaikan daripada Fatihah Learning Center untuk sahabat-sahabat pencinta Al-Quran yang berhajat untuk belajar mengaji Al-Quran, sama ada nak mengikuti live kita sahaja ataupun betul-betul nak belajar daripada asas, nak betulkan balik makhraj huruf. Mungkin selama ni kita pergi ke masjid, dengar orang baca Al-Quran sedap, tapi kita baca merangkak-rangkak. Ataupun mungkin kita nak hadiahkan bacaan Al-Quran kepada arwah ibu kita, arwah ayah kita, tak mampu kita nak baca kerana bacaan Al-Quran merangkak-rangkak. Jadi inilah detiknya, inilah masanya. Marilah bersama saya dengan kawan-kawan yang lain menjadi ahli cepat Quran untuk kita belajar mengaji Al-Quran daripada asas hingga mahir tajwid, insya-Allah bersama dengan kami, selain daripada mengikuti live yang kita bawakan setiap hari. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat, jangan lupa ikuti sambungan bacaan ayatnya esok hari di page Facebook Fatihah Learning Center jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Sesungguhnya yang sempurna, yang baik semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang silap dan salah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf, serta saya akhiri dengan hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim.
Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum.